Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 5 hari bulan 1 2023, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Kitab-kitab ni yang mengumpul tentang zikir-zikir yang dikumpul oleh Al-Imamul Hafizun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab dia ni, nama penuh dia apa? Lama dah tak sebut ni. Nama penuh kitab dia apa? Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhisid Da'awati wal Azkar Al-Mustahabbah fil Laili wan Nahar, yang dikumpul oleh Al-Imamul Allamah Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi, meninggal pada tahun 676. Imam Nawawi ini meninggal dunia pada tahun 676 Hijri. Sambungnya kita dalam bab tengok pelajar yang ada yang ada kitab azkar terjemahan ni, muka surat 266, bacaan yang ketiga. Yang ada kitab Arab tu bab 98, bab istihbabi wasiyati ahli al-marid wa man yakhdumuhu bil ihsan ilaih ila akhirih. Panjang bab dia ni. Bab elok sunat memberi peringatan, wasiat, wasiat kepada keluarga pesakit, dan wasiat untuk apa? Ini bab penuh dia, macam tu di terjemahan. Wasiat kepada keluarga si pesakit supaya berkhidmat untuk dia dan buat baik kepadanya, dan bersabar di atas menjaganya dan kerenahnya. Orang sakit ni dua-dua kita kena sabar. Sabar nak jaga dia satu, sabar kerenah dia satu. Kadang-kadang mulut dia ganas, tangan tak boleh bergerak tapi mulut laju. Itu kena sabar. Wal wasiyah wa kadzalikal wasiyatu, demikian jugalah pesanan kepada orang yang akan dijatuhkan hukuman mati. Orang panggil pesalah di saat akhir hayat. Mana orang ni tak lama lagi, sama ada dia dipotong kepala, qisas, ataupun kena hukuman hudud, kena potong tangan ke, kena sebak ke, atau lain-lain. Baik. Bacaan yang ke-409. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa ruwina fi sahih Muslim an Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhuma, bahawa ada seorang perempuan daripada kabilah Juhainah, nama kabilah, nama kumpulan. Wanita ini mengandung kerana perbuatan zina, kemudian datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia kata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Wahai Rasulullah, saya kena hukum hudud, maka jatuhkanlah hukuman itu kepada saya. Orang dulu, walaupun kalau dia terjebak dengan dosa-dosa, dia tak lari. Dia nak hukuman itu dijatuhkan atas dunia, supaya di akhirat nanti dia tak kena hukuman.
Ini para pelajar tanda, ini kelebihan hukum hudud. Hukum hudud, hukum syariat Islam. Mana kalau orang ni kena hudud atas dunia, di akhirat esok dia lepas. Tapi kalau kena penjara berapa puluh tahun, kena sebab sampai koyak kulit, undang-undang British, belum tentu dia diampunkan oleh Allah sekiranya dia tidak bertaubat dengan taubatan nasuha. Itu lain. Dua hukuman yang berbeza. Tapi yang malangnya hari ini tidak ada pemimpin umat Islam yang berminat untuk melaksanakan undang-undang hudud ini kepada pesalah-pesalah yang ada dalam negara Islam. Undang-undang British lebih comel, dia kata. Baik, bila dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata asabtu haddan faqimhu alayya. Saya ni kena hukum hudud, maknanya perbuatan dia ni kena hudud sebab dia pergi berzina dan sudah mengandung sekarang. Maka laksanakan hukuman itu ke atas saya. Fada'a Nabiullah sallallahu waliyah. Nabi kata, siapa dia bapakmu? Ayah mana? Siapa dia wali? Dia panggil mari. Panggil wali dia. Maka Nabi kita bersabda, ahsin ilaiha. Wali ni, pakcik, jaga molek-molek anak ni dengan baby dalam perut dia tu. Fa iza wada'at fa'tini biha. Apabila dia sudah melahirkan anak, bawalah dia semula ke sini. Sekarang ni kita tak boleh hukum hudud sebab anak dalam perut tak bersalah. Kalau kita sebab dia, boleh jadi mati sekali dengan anak. Anak dia tak berdosa, hak berdosanya hak buat anak tu. Hak yang zina tu, anak dia tak berdosa. Maka fafa'ala, jadi wali dia pun buat baliklah anak dia tadi, jaga, bela. Kemudian hadis ni panjang, cuma di sini Imam Nawawi ambil pendek je supaya kena dengan bab. Tak lama si perempuan ini melahirkan anak. Dia mari jumpa Nabi, Rasulullah, baby keluar dah, fa'aqim alayya al-had, jatuhkan hukuman atas saya. Subhanallah, dia tak lari. Tidak kata dia ambil pasport lari ke negara lain. Lujuk siasi dia panggil tak. Lari, pergi berlindung nak. Lah. Mari. Nabi kata, baby kecil lagi tu, bawa balik tu. Balik. Mu jaga dia, bagi susu dia, nanti dia pandai makan. Mari pula. Balik jaga pula baby dia. Bila baby tu dah mari, dah boleh makan dah. Barulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menguatkan pakaian wanita, maknanya ikat kemah-kemah pakaian dia, lalu direjam. Sebab apa dia kena rejam? Sebab dia sudah kahwin berzina. Itu undang-undang Islam. Mana kalau orang yang sudah pernah berkahwin, lepas tu dia berzina, maka hukumannya rejam sampai mati. Kita tanam separuh ni, sini lontang ke batu. Berat ke pak? Orang tak berani nak buat. Main dengan denda 2,000, 3,000 sengih suka. Jumpa lagi lah. Dia kata gitu, dia kata aking. Dah. Sudah bayar 3,000, see you. Main, menganyi, perli. Mana 3,000? Hak dia bayarnya, gawe dia tu. Bapak jatah tu dia bayar. Tak ada apa. Kalau dia belum pernah kahwin, maka dia kena sebat 100 rotan. 1 kali. Baik, apa yang kita nak bincangkan dalam tajuk kita ni para pelajar sekalian, iaitulah tentang Nabi SAW berpesan kepada penjaga wali kepada si yang nak kena hukum hudud ini supaya buat baik pada dia dulu. Mu jangan duk hina dia. Dia dah berdosa dah. Apa boleh buat? Benda tu dah terjadi. Sabar, kita akan jatuhkan, laksanakan undang-undang hudud mengikut syariat Islam. Baik. Babu ma yaquluhu man bihi suda'un aw humma aw ghairuha minal auja'. Tengok nombor 4. Bacaan yang diucapkan oleh orang yang diserang suda', sakit kepala. Migraine apa panggil sakit kepala? Orang sakit kepala kuat ni baca doa ni. Humma ni demam panas. Tubuh dia panas.
ataupun lain-lain penyakit. Boleh baca semualah. Segala jenis penyakit boleh baca. Tengok hadis 410 dalam terjemahan. Qala an-Nawawi rahimahullah, ruwina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Ibnu Abbas, diriwayatkan Nabi SAW mengajar doa untuk semua jenis penyakit. Dia panggil multi ni, multi doa untuk semua jenis penyakit, dan demam agar membaca doa ni. Baca belakang. Bismillahil-kabir, na'udzu billahil-azim min syarri irqin na'ar wa min syarri harrin nar. Bismillahil-kabir, na'udzu billahil-azim min syarri irqin na'ar wa min syarri harrin nar. Gimana agak? Boleh jadi tak bomo dah? Boleh dah? Dengan nama Allah yang Maha Besar, kami berlindung kepada Allah yang Maha Agung daripada kejahatan otot yang koyak. Apa otot koyak apa ni? Dia kata min irqin na'ar. Na'ar, tengok nota di bawah 129. Dalam pelbagai rujukan diertikan sebagai otak yang koyak yang mengeluarkan darah yang mengalir dan bersuara. Maknanya koyak dia punya otot, dipanggil itu. Wa min syarri harrin nar, dan daripada keburukan panasnya neraka. Biasa demam panah ni, dia panah-panah ni neraka, api. Jadi kita minta Allah Ta'ala sejukkan tubuh orang yang panah ni. Kemudian Nawawi kata, tulis dulu pelajar, hadis 410 ini sanad dia dhaif. Sanaduhu dhaifun. Dhat tulis itu, sanaduhu dhaif. Kata An-Nawawi rahimahullah, dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas dan Mu'awwidhataini, serta meniupkan pada kedua-dua tapak tangan sebagaimana yang dijelaskan ketika nak tidur. Bacaan tu kita tiup, gosok tubuh. Demikian pula dianjurkan ketika untuk membaca doa ketika ditimpa kesusahan seperti yang telah diterangkan. Jadi Nawawi kata kita kembarlah bacaan ni dengan bacaan 3 kul. Kamu dia tiup, kena gitu tubuh kita tu berlaku. Ini bacaan-bacaan yang warid. Baik, tamatlah kita bacaan yang ke-410. Kita berpindah kepada bab yang kelima. Babu jawazi qaulil marid ana syadidul waja' au maw'uk au wa ra'sah ila akhirih. Bab boleh mengaduh kesakitan. Kita kata aduh sakit. Mana kalau kita sakit sangat kita Allah sakitnya, boleh kata. Bukan kata tak boleh mengaduh langsung, tak boleh. Kalau tak boleh mengaduh langsung dia meletup. Tak, dia jadi bengong pula. Pelepah sikit-sikit. Tapi ingat, kalau kita sakit kepala kita kata wa ra'sa, aduh sakitnya kepala aku. Sakit apa? Sakit gigi, ngak-ngak sakit gigi. Allah sakit gigi, boleh kita kata. Tetapi ingat, wa bayanu annahu la karahata bi idza lam yakun syai'un min zalika ala sabilit tasakhut
wa izharil jaza'. Syaratnya perkataan itu sekadar nak maklumkan sakit, nak lepas orang panggil lepas stres sikit. Sakit. Tapi bukan cara kita marah kepada penyakit, marah kepada Allah yang beri penyakit. Jangan. Apa ni penyakit lagu ni? Bahasa ini tak reti, tak kenal ke? Hanya mari serai kita. Tak. Ataupun dia panggil jazak. Jazak ni mana? Menunjukkan dia tak sabar. Itulah itu. Jazak merungut yang menampak dia tidak sabar dengan ujian Allah. Tak boleh. Sekarang ni orang mengadu kepada siapa kalau sakit? Facebook, Insta, kena belakang sekat balik cuti ni. Telegram, okay. Habis benda lah dunia ni. Sakit gigi weh, tulis sakit gigi. Dunia orang tahu dia sakit gigi. Sakit kepala. Eloknya tak perlulah tulis. Kecuali kita nak maklumkan orang tu sakit. Mana orang ni ustaz kita ke, keluarga kita sakit, terlantar di sini lama, ada orang pun tak mari ziarah, dia tak tahu pun. Elok kita tulis, saudara kita sekian-sekian diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit stroke, sakit serangan jantung, kena kanser. Eloklah kita pakat doakan semoga Allah sembuhkan dia. Siapa yang nak beri sumbangan, contohnya dia miskin, ini nombor akaun dia. Siapa nak mari ziarah, ini nombor telefon anak dia. Jadi maklum boleh. Mengadu merungut tidak boleh. Sebab apa? Boleh tu belajar. Tidak boleh marah atau merungut sebab ia akan menghilangkan pahala. Rugi 2 kali. Orang yang merungut kesakitan khasirad dunya wal akhirah, dia rugi 2 kali. Rugi dunia, nampak tak sabar, rugi akhirat, hilang pahala. Penyakit pergi tak pergi? Kalau awak sakit mau bertopik, merau, tumbuk patah getah berapa muda sakit. Kau sakit ada, tapi penyakit hilang tak hilang? Mabi faedah. Jadi kalau kita sabar, kita diam je, astagfirullah. Setiap kali gerak mari sakit, astagfirullah. Isfi wa anta syafi, ila syifa anilah syifa. Kita dah belajar kan doa-doa tu, baca doa. InsyaAllah kalau tak sembuh lagi hari tu pun kita boleh pahala bersabar, pahala berdoa. Baik, tengok hadis bacaan 406. Warwina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ibnu Mas'ud kata dia pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak. Nabi ketika itu demam panas. Jamuh tubuh Nabi itu berasa panas. Famasastuhu. Ibnu Mas'ud kata aku sentuh jasad Nabi yang mulia. Faqultu innaka la tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, panas sangat ni. Penyakit ni teruk ni. Mana kalau kita di zaman kita ni kena panggil ambulans masuk air dah ni mari ni. Tak boleh biar gini. Qal, Nabi kata ajal, betul. Benar. Kama yu'aku rajulani minkum. Panah aku ni, demam aku ni, kalau orang biasa 2 kali ganda. Allah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang disayanginya demam panas, kepanasan dia 2 kali ganda orang manusia biasa. Itu kuat. Jadi hadis ini tanda pelajar. Hadis ini menunjukkan bahawa bolehlah Nabi jawab, ya aku sakit. Mana kalau kita orang tanya kita sakit, awak sakit ke? Dia kata, tak boleh jawab, takut hilang pahala. Boleh kita bagi tahu. Sakit. Mana boleh kita kata. Jangan kata, tak boleh. Jangan tanya. Kenapa jangan tanya? Takut hilang pahala. Tak, boleh kita sekadar menjawab soalan orang, itu dibenarkan. Nak jawab soalan, tak boleh jawab nak soalan. Lebih-lebih lagi kalau kita pergi jumpa doktor. Doktor sakit apa? Kenapa gini? Takut hilang pahala. Doktor kata balik ataupun dia transfer daripada wak biasa ke wak gila. Mari tak saya bercakap, baik nak ubat macam mana?
Ini masalah kita ni. Jangan terlebih warak, dia panggil lebih SOP tak boleh juga. Tengok hadis 412. Warwina fi sahihaihima an Sa'd bin Abi Waqqas. Kami riwayat juga dari Bukhari Muslim daripada Sa'd bin Abi Waqqas. Qal ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni min waj'in ishtadda bi. Rasulullah mari ziarah aku ketika tu dia pergi haji Mekah. Sakit kuat dia, sakit sungguh-sungguh. Maka Nabi ziarah dia. Faqultu balagha bima tara. Rasulullah tengok dah penyakit saya ni berat sangat. Berat sangat. Wa ana zu malin. Saya ni ada harta banyak. Wala yarisuni illa ibnati. Penerima pesaka akunya seorang yang anak perempuan. Kalau kita ada laki-laki, harta hak kita ada tu semua boleh ke dia. Ini gagah anak laki-laki ni. Sebab itulah kalau kita kahwin, meminta doa Allah Ta'ala beri anak laki-laki dulu. Perlu ke doa lagu tu? Kau minta anak yang soleh. Kita minta anak soleh lah. Tak? Kalau minta anak laki-laki, mari hotak juru nyanyi. Minta anak soleh, Tuhan atur. Yang soleh bagi kamu anak perempuan. Sebab apa anak perempuan soleh? Sebab apa anak perempuan yang pelik soleh? Sebab kalau boleh anak laki-laki pun nakal. Ya, tak dengar kata. Anak perempuan baik dan insya-Allah boleh menatu hak juru. Siapa dia sini bakal menatu juru? Apa dia? Ngaku. Jadi wallahu alam, Allah salah maha mengetahui. Kita doa yang terbaik insya-Allah. Kita doa hak molek-molek. Apa hadis ni panjang. Dia minta izin dengan Nabi nak sedekah 2/3 harta dia. Nabi kata la. Setengah tak boleh. 1/3 Nabi kata as-sulusu was-sulusu katsir. 1/3 banyak tapi boleh dibenarkan. Yang pentingnya bab ini saat bagi tahu pada Nabi sallallahu dia sakit. Itu dibenarkan. Tajuknya dibenarkan perbuatan beritahu kepada orang, lebih-lebih lagi kalau kita nak minta ubat ataupun nak minta pandangan. Saya ni sakit, boleh. Minta ustaz doakan, Allahu Akbar. Jadi kita bahagia. Kita boleh sahabat-sahabat kita berdoa. Baiklah. Nawawi tak bawa semua hadis ni sebab dia bukan nak cerita bab pusaka, nak cerita bab boleh kita beritahu pada orang kita sakit. Hadis 413, warwina fi sahih al-Bukhari anil Qasim bin Muhammad qala. Al-Qasim bin Muhammad ni dia ni siapa dia? Anak saudara kepada Sayyidah Aisyah. Qalat Aisyah, dengar ni. Aisyah satu hari dia sakit kepala. Dia pun bagi tahu ke Nabi. Bila Nabi balik, dia kata wa ra'sah. Kita boleh tak? Kalau sakit kepala, ustaz tanya kenapa dia tu? Wa ra'sah kata. Mana sakit kepala saya ni. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal ana wa ra'sah. Nabi kata aku sakit kepala juga. Jadi hadis ni menunjukkan kepada apa? Harus kita beritahu kepada orang yang berkenaan kita sakit. Hadis ni panjang lah. Hadis ni panjang. Bila Aisyah kata wa ra'sah, Nabi kata aku pun sakit kepala juga. Nabi kata apa? Aisyah, mu jangan bimbang. Kalau kau mati dulu, aku akan mandikan mayatmu. Aku akan kafankan dan aku akan ke bumi solat dan kau sumikan. Jadi hadis ini menunjukkan kepada boleh kita beritahu sakit. Satu. Yang kedua, suami boleh mandikan isteri kalau dia mati. Isteri mu mati, suami tu tolong mandi mayat dia, boleh. Mana ada suami nak mandi mayat bini? Ada apa?
Cakap cari orang lain. Nah. Jangan. Baiklah. Sehingga akhir hadis dengan lafaz yang mursal. Dikata hadis ini lafaz mursal. Mari kita pergi pada hadis lain pula. Banyak lagi ni. Lambat habis kita duk main sarah gini. Bab yang keenam, babu karahiyati tamannil maut li dhurrin nazala bil insan wa jawazuhu idza khafa fitnah fi dinihi. Ini tajuk baru ni, penting ni. Larangan minta mati, mengharapkan dia mati sekiranya ditimpa musibah. Apa dia maksud dia? Orang ni sakit sangat, sakit dia. Dia kata, ya Allah mati kalau aku, tak mau dah sakit. Itu tak boleh. Ataupun dia ditangkap oleh polis sebab dia buat satu jenayah. Dia rasa malu ke orang, walaupun dia tak malu dengan Tuhan. Dia kata, ya Rabbi matilah saya ni. Malu ke orang? La, tak boleh. Cuma tengok ni kitab. Kecuali apabila khawatir, apa nak khawatir? Dibimbangi terjadi fitnah dalam agama, boleh. Contohnya kita duduk di satu tempat, orang kena kepada orang Islam. Dia tengok orang Islam, dia ambil, dia suruh murtad, dia suruh semua berhala, suruh minum arak, suruh. Jadi ketika itu boleh kita minta mati. Ya Allah, matikan aku sebelum terfitnah, terkeluar daripada agama ini. Itu boleh. Tengok hadis. Hadis 414 kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Anas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut min durrin asabahu. Janganlah salah seorang di antara kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpa dia. Sebab kena musibah, dia malu, dia suruh nak minta mati. Tak boleh. Ataupun kerana sakit, dia minta mati. Tak boleh. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau dia nak minta mati juga dengan sebab agama tadi, sebab nak jaga agama dia daripada dimurtadkan oleh orang ataupun terjebak dengan mungkar-mungkar dan maksiat, maka dia kena baca lagi ni doa. Ikut semua doa ni. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ingat dah. Kena ingat. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik bagiku. Mana kalau kita hidup, menambahkan ibadat, meningkatkan ketaatan dan takwa, membanyakkan aset untuk pergi ke akhirat, Allah Ta'ala panjang umur kita. Dan matikanlah aku sekiranya kematian itu lebih baik untuk aku. Mana kalau kita hidup atas dunia ni, terfitnah kita dengan fitnah ujian-ujian yang tak baik, ataupun na'udzubillah termurtad, terjebak dengan benda-benda yang mungkar, maka kita minta mati. Boleh. Tengok huraian ulama kata apa. Berkata ulama mazhab Syafi'i, ulama tengok terjemahan dia kata dari kalangan teman rapat kami. Teman rapat apa tulis tu? Berkata sebahagian ulama mazhab Syafi'i dan ulama lain bahawa hal ini khusus bagi musibah yang menimpanya.
Sedangkan jika mengharapkan kematian kerana khawatir rosak agama disebabkan rosaknya zaman dan sebagainya, maka tidak dilarang. Jadi kita ingat, tengoklah mana suasana hari ini sangat gawat. Kalau kita tak mati mungkin kita terfitnah, jadi kita minta mati. Kita minta mati. Boleh. Maknanya minta mati ni boleh dengan sebab. Tak boleh minta mati dengan sebab. Sebab musibah, sebab ni tidak dibenarkan. Tetapi kalau sebab agama, maka itu dibenarkan. Sebab agama dibenarkan. Jadi kita tengoklah keperluan. Kalau sebab putus cinta, gawe kita nyabik dah orang, boleh kata minta mati? Boleh. Warna tu nak tuju bangunan tu, gawanya apa dah orang. Ramai lagi orang tino layak pelik apa je. Alah. Dia tu bukannya belah mana. Tarik mata ada, tarik hidung ada juga. Pelik. Ramai lagi hak lain kan. Baik. Mari kita pindah pada bab lain pula. Bab yang ketujuh. Bab istihbabi du'ail insan bi an yakuna mautuhu fil baladis syarif. Elok ni. Disunatkan seorang itu berdoa agar kematiannya di negeri, di tempat yang mulia. Boleh kita minta. Mana dalil? Tengok dalil ni. 415. Kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Hafsah ni isteri Nabi. Anak siapa? Anak Umar ibn al-Khattab. Anak Sayyidina Umar. Dia berkata, pernah ayah dia Sayyidina Umar berdoa. Dia doa apa? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika. Siapa dia berani doa ikut? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika. Ya Allah, kurniakanlah aku mati syahid pada jalanmu dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu. Mana dia nak mati Madinah. Jadi orang pelik Faqultu anna yakunu haza. Macam mana ni? Umar, dengar ni pelajar. Sayyidina Umar berdoa di akhir. Sedangkan Nabi, tanda fakta ni, setelah berlakunya peperangan Ahzab tahun yang kelima, Ahzab nak kepung Madinah, tak dapat serang, mereka lari balik ke Mekah. Lari balik ke negeri masing-masing lah. Lepas tu Nabi berdoa. Nabi doa apa? Nabi kata al-an naghzuhum wala yaghzunana. Mulai lepas pada tahun ni, orang kafir tak akan serang Madinah. Kita akan keluar pergi menyerang mereka yang tak mahu Islam. Tiba-tiba Umar berdoa nak minta mati syahid di Madinah. Itu pelik. Orang tanya dia, anna yakun, macam mana ni Umar? Tak ada perang dah di Madinah ni dengan orang kafir. Macam mana meminta mati syahid di Madinah? Rupa-rupanya yang tak ada itu peperangan dengan orang kafir secara bertembung, tak ada. Tapi ya'tinillahu bihi idza sya. Umar kata, kalau Allah nak beri aku mati syahid di Madinah, boleh je. Pelik apanya kuasa Allah. Maka takdir Allah Azza wa Jalla, doa Umar mustajab. Doa Sayyidina Umar mustajab. Waktu dia keluar nak salat subuh, nak jadi imam di Masjid Nabi, ada seorang Yahudi yang jahat, nama dia Abu, tulis si penjahat ni, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Majusi dia ni, bukan Yahudi.
Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, seorang Majusi pura-pura masuk Islam, nama dia Abu Lu'lu'ah. Dia bawa pisau mata dua gini, tajam dua gini. Kau ni boleh, kau ni boleh. Dia tunggu Umar lalu. Bila Sayyidina Umar lalu, serap. Dia dengan pisau dia tu terburai perut Sayyidina Umar. Orang lain nak tolong, 2-3 orang lagi yang dia kena pisau dia. Masa tu tak ada doktor bahagian stoma, tak ada. Bahagian usus nak jahit tak ada. Tobik-tobik yang ada pun tengok, oh. Tengok Sayyidina Umar ni bila dia makan, keluar dah daripada makanan tu, keluar daripada perut dia, usus. Jadi orang tahulah Umar akan wafat, akan mati, sebab dia tak boleh makan dah. Ini doa Sayyidina Umar. Jadi Umar kata, aku nak minta mati syahid fisabilillah, dan mati aku di Madinah. Orang tanya macam mana Umar, tak ada perang. Umar kata ya'tini billah, Allah Ta'ala boleh beri kalau dia nak. Jadi mari Abu Lu'lu'ah Majusi ni bunuh Sayyidina Umar. Ada lagi pengkaji sejarah Madinah, dia tanda dalam Masjid Nabi tempat Sayyidina Umar diburaikan perut dia oleh si penjahat ni. Kalau pelajar-pelajar balik rumah, tengok dalam internet Asy-Syahid Abu Lu'lu'ah. Puak-puak Syiah ni, Syiah, kenal Syiah? Kamu tak kenal pun, dengar cerita kali. Puak Syiah ni yang jahat ni, ia benci kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar ni. Dia tulis kubur, tak tahu dikubur di mana. Dia puja Abu Lu'lu'ah Al-Majusi setiap hari berlakunya kematian Sayyidina Umar. Dia puja, dia kata, dia tulis nah, Asy-Syahid Abu Lu'lu'ah. Dia puja sebab Abu Lu'lu'ah dapat bunuh Sayyidina Umar. Jadi kalau ada orang mari nak ajak kita berdekat-dekat bermesra dengan Syiah, kita kata tak payah. Ini bukan untuk orang mesra-mesra, sebab mulut dia busuk, hari-hari duk kutuk Sayyidina Abu Bakar, duk kutuk Umar, Osman, Aisyah, duk kutuk sahabat-sahabat yang besar. Kerja dianya kutuk sahabat. Tapi dakwa cinta kepada keluarga Nabi, mana ada? Ini semua cerita karut lah kata. Jadi Abu Lu'lu'ah bunuh Sayyidina Umar ni telah ditabarkan sebagai syahid. Jumpa dalam internet dia tulis Syahid Abu Lu'lu'ah. Syahid Abu Lu'lu'ah. Sayyidina Umar tak syahid bagi dia. Gembira dia Umar mati. Allahu Akbar. Jadi kita pun kalau kita boleh, sebab apa Sayyidina Umar minta nak mati Madinah? Kenapa? Dalam buku sejarah Madinah tu ana ada tulis hadis. Nabi kata, man sabara ala la'wa'il madinati wa syiddatiha. Siapa dia boleh sabar kesusahan duduk di Madinah, aku akan jadi memberi saksi ataupun syahid pada hari kiamat. Dan hadis lagi Nabi kata, man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha. Siapa dia boleh mati di Madinah, duduklah Madinah, jangan pergi lain-lain sampai dia mati. Orang mati Madinah, Nabi kata, aku akan jadi saksi ataupun syahid pada hari kiamat. Jadi ada kelebihannya mati di Madinah. Nak kau buat kita ni mati Madinah? Tadi senyaknya doa tak apa kuat. Ana kalau duduk di Madinah tu, kita waktu nak berdoa kita bagi tahu ke jemaah, saya nak berdoa ni mati Madinah ni. Ada hak mari bisik nanti mula ustaz. Anak kecil lagi nak balik. Kita bukan nak mati lah ni, kita nak mati waktu cukup umur. Umur kita tak tahu berapa tahun. Ada orang 80, ada 70, ada 50, ada 10 tahun. Nah. Jadi kita nak waktu kita nak mati itu dua perkara. Yang pertama sekali mati husnul khatimah, mati dengan la ilaha illallah. Itu penting. Oh ni mati mana pun tak apa. Matilah di mana negara pun, kalau mati dengan husnul khatimah, insya-Allah dia selamat. Satu lagi tambahan, boleh mati di Madinah. Itu dua bonus. Husnul khatimah, mati di Madinah. Alhamdulillah. Doa tak usah takut lah. Kalau siapa masuk, dia kata kalau mati Madinah ustaz, payahlah orang nak pergi pacak bunga-bunga atas kubur. Tak.
Madinah kan tak ada bunga. Tengok kubur Madinah, kubur Baqi', tengok dalam gambar tu. Kosongnya, dia ada tanda batu-batu. Orang mati bukannya nak ke pokok bunga tu. Dia nak kepada doa kita. Mati di Madinah ada keberkatannya. Nabi berdoa. Nabi nak bagi syafaat, nak bagi syahadah kepada orang yang mati di Madinah. Tapi mati dengan beriman lah. Kalau mati tak beriman, macam puak-puak munafiki yang kita cerita dalam surah semalam, mati dalam Kaabah pun tak jadi tu. Mati dalam Raudah pun tak ada faedah. Syarat dianya mati dengan beriman, barulah dia panggil husnul khatimah. Macam malam ni malam Jumaat. Tidak semestinya orang husnul khatimah itu mati malam Jumaat. Betul tak? Sebab orang yang paling mulia sekali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mati hari apa? Dia tak mati hari Jumaat. Bukan syarat. Tapi kalau dapat mati hari Jumaat, sebab ada juga hadis yang menyebut tentang azab kubur dan sebagainya, itu alhamdulillah. Yang penting bagi kita mati husnul al-khatimah. Allah marzuqni syahadatna fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Amin kata. Mu tahu ke amin ke apa ni? Amin nak mati Madinah. Nak kau tarik balik? Nak alhamdulillah. Tak ada faedah mati mana-mana pun. Tak, kita mati tempat yang mulia, yang baik. Ada setengah orang tua ni dia kata, aku nak mati pondok. Pondok ni tak ada kelebihan apa-apa. Yang lebih aja Madinah ni. Baiklah. Kita ambil satu lagi cerita. Bab istihbabi tatyib nafsil marid. Dengan. Tengok apa? Disunatkan untuk menenangkan hati orang sakit. Kalau ada orang sakit, kita tenangkan hati dia, jangan hidup menyusah hati dia. Tengok hadis 416. Hadis 416. Ruwina fi kitab at-Tirmizi wa Ibn Majah bi isnadin dhaif. Tanda pelajar. Hadis ni hadis dhaif. Ada muhakkik kata dhaifun jiddan, terlalu lemah hadis ni. Payahlah kita nak buat dalil berpayah. Sebab terlalu lemah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan. Kita kata kalau kata diriwayatkan tu maknanya hadis tu tidak sahih. Iza dakhaltum ala maridin fanaffisu lahu fi ajalihi fa inna dhalika la yaruddu syai'an wa yutayyibu nafsahu. Apabila kamu menziarahi orang sakit, maka hiburkanlah dia tentang ajalnya. Kita kata apa? Pakcik, bang, sabarlah. InsyaAllah panjang umur lagi tu. Tapi rekod doktor tadi, sebelum kita masuk wak ni doktor cerita dah. Kalau mengikut dalam rekod doktor tak lama tu orang tu paru-paru dia hancur lebur dah. Bekas dia isap rokok kuat dulu. Paru-paru dia rosak habis dah. Dia panggil perokok tegar dia ni dah. Tapi kita masuk jangan cerita. Pakcik, taubat kuat sikit. Tak lama dah ni lah. Kita beri harapan yang baik lah. Kita kata insya-Allah kita sama-sama ingat kepada Allah Azza wa Jalla, menyesali dosa-dosa kita hak lepas. Ajar maut ni kuasa Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Kita jangan tipu. Kita doa, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, beri kesihatan yang baik. Itu cakap baik. Kerana hal itu tidak akan mencegah apa-apa pun. Mana ucapan yang tadi tak ada kesiapa dah. Ajal sudah ada, sudah tempoh sudah ada. Namun dapat menenangkan orang sakit. Jadi makna hadis ni baik. Cuma sanad dia dhaifun jiddan, terlalu lemah. Kata Ibnu Abbas kata apa? Ibn Nawawi kata wa yughni anhu, memadailah daripada kita duduk baca hadis hak terlalu lemah ini dengan hadis Ibnu Abbas yang lepas.
Bila kita ziarah orang sakit, kita kata la ba'sa tuhur insya-Allah. La ba'sa tuhur insya-Allah. Maknanya tak apalah, tak ada masalah apa tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan dosa-dosa kita dengan sebab kesakitan yang ada pada kita ini, insya-Allah. Jadi bolehlah kita kata lagu tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Sebagai penutup, kita ambil satu cerita. Nak dengar kata sih? Nak tengok kitab. Babus sana'i alal maridi bi mahasini a'malihi wa nahwiha. Iza ra'a minhu khaufan. Bab kita puji orang sakit tentang kebaikan yang dia buat. Mana orang ni orang sakit, nampak dia resah, takut. Takut nak mati ni. Jadi kita ingat kebaikan yang dia buat. Pakcik, ayah, tok, insya-Allah selamat tu. Tok kan dulu duk bina masjid, bantu orang susah. Apa lagi kita kata? Tolong suka beri makan pada orang. Jadi kita puji dia, puji sungguh lah, jangan kelentong, tak baik, berdosa. Ini kita puji dia sehingga menjadi dia husnuzan, berbaik sangka dengan Allah bahawa Allah Ta'ala ampunkan dia. Ini dia panggil ilmu motivasi. Ilmu apa? Ilmu motivasi. Kalau tak kena motivasi, dia jadi apa? Basi, tak boleh makan, tak lalu. Jadi ramai orang duk buat lah ni motivasi. Sebenarnya bukan motivasi, tapi motivasi. Tahu? Tak jadi apalah, buat saja besar. Bayar ribu-ribu, cakap sedap, tapi tak ada apa. Mari, cakap orang pula. Bacaan yang ke-417. Kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, mengingatkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab setelah dia ditikam. Ini kita kata cerita ni bersambung. Dengar ni awal. Bila Sayyidina Umar kena tikam tadi, ke siapa? Siapa bertikam Sayyidina Umar? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, si bapak jahat ni. Jadi Ibnu Abbas pergi bagi motivasi. Patut tak payah motivasi. Dia khalifah, tapi orang sakit ni perlu pada orang menenangkan dia. Kata di Ibnu Abbas, ya Amirul Mukminin, wahai mukminin, janganlah pernah berkeluh kesah. Dia kata, Tuan telah menjadi sahabat yang baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi sallallahu meninggalkan Tuan dalam keadaan dia redha kepadamu. Aku tahu Nabi sayang kepada Umar. Kemudian engkau menjadi sahabat yang baik pada Sayyidina Abu Bakar, khalifah, pembantu Abu Bakar. Kemudian dia meninggalkanmu dalam keadaan redha kepadamu. Abu Bakar juga sayang kepada Tuan. Engkau juga menjadi sahabat yang baik bagi kaum muslimin. Apabila engkau meninggalkan mereka, pasti engkau meninggalkan mereka dalam keadaan mereka redha kepadamu. Sampai akhir hadis. Panjanglah cerita Ibnu Abbas ni. Akhirnya Umar kata apa? Umar kata apa kepada Ibnu Abbas? Dia kata itu semua adalah anugerah daripada Allah. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jadi Umar apa, tenanglah. Sebab banyak kebajikan dia tu disayangi oleh orang. Kita kata alhamdulillah. Zalika min mannillah. Zalika min mannillah. Itu daripada limpah kurnia Allah kepada kita. Cerita yang kedua, tulis cerita Amru ibn al-As. Amru bin al-As 418. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Ibnu Shumasah. Dia berkata, kami menziarahi Amru bin al-As ketika nak mati.
Dengar ni awal. Siapa nak mati ni? Amru ibn al-As. Baik. Amru ni menangis sungguh-sungguh, teriak kuat. Bila orang dia paling kot ni, bila orang ikut depan ni dia pusing kot ni, mana dia menangis kuat. Kemudian anak dia berkata, wahai ayahku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan khabar gembira untukmu tentang demikian, maknanya banyak nabi kita puji Amru. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan khabar gembira untukmu demikian. Jadi anak dia ulang balik kebaikan pujian Nabi kepada dia. Akhir sekali dia pun senyap nangis. Beliau pun membalikkan wajahnya dan berkata, sungguhnya kami menganggap hal terbaik yang kami pernah lakukan iaitulah syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi dia mengucap, dia kata inilah yang terbaik, aset yang paling besar, tali yang paling kukuh, aku nak bertemu dengan Allah dengan dua kalimah syahadah. Kita pun kalau kita ada orang nak mati, kita pergi motivasi, suruh dia mengucap, kerana itulah tali yang paling kukuh untuk dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sampaikan akhir hadis. Habis, cerita panjanglah. Cerita yang ketiga, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar bahawa makcik dia Aisyah menderita sakit. Ibnu Abbas datang ziarah dan berkata, wahai Ummul Mukminin, puan telah mendahului segalanya dalam kejujuran bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar, ayah dia. Jadi tak usah takutlah. Semua kebaikan ni ada pada puan. Nabi wafat pun dia sayang ke Aisyah. Nabi mati di mana? Di pangkuan Aisyah. InsyaAllah selamatlah ibu. Jangan takut-takut. Maknanya kita kata bila orang nak mati, kita kena pergi motivasi dekat dia, menyebut kebaikan dia. Mu jangan pergi duk celak mata ke dia. Pak cik nak mati dah ni. Masuk dalam kubur muka nak duduk tunggu ni. Pak cik lah dulu ngenak saya dah. Penuh tapar saya kau dulu ke apa. Orang tua tu tengah mati bakal sedah sikit selok. Jangan ngenak kita. Kita kena pergi motivasi dengan tenang-tenang pada dia. Baiklah, cerita yang terakhir. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari daripada riwayat Ibnu Abi Mulaikah bahawa Ibnu Abbas meminta izin untuk melawat Aisyah sebelum wafatnya. Namun Aisyah mengatakan, aku takut dia akan memujiku. Aisyah kata tu, Ibnu Abbas nak ziarah. Dia kata aku bimbang takut dia mari puji aku. Dia tak mau puji-puji, tak mau. Like tak mau ni. Dikatakan putera bapa saudara Rasulullah SAW berada di antara kaum muslimin. Sepupu Nabi tu, anak pak saudara Nabi duk tunggu luar pintu nak masuk ziarah. Ni boleh kata boleh. Jadi Aisyah bila dengar macam tu, dia kata benarlah dia masuk. Ya, masuk. Bila Ibnu Abbas masuk, dia tanya, bagaimana keadaan ibu? Kaifa tajudinik? Macam mana ibu? Jawab Aisyah, bi khairin ini taqaitu. Aisyah kata, aku dalam baik kalaulah aku seorang yang bertakwa. Subhanallah. Kata Ibnu Abbas, fa anti bi khairin insyaallah. Ibu dalam keadaan baik insya-Allah, sebab ibu adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak menikahi anak dara lain daripadamu, dan pembelaanmu Allah Taala turun nak lepaskan tuduhan jahat munafikin kepada Aisyah melalui ayat Al-Quran. Jadi alhamdulillah tamatlah motivasi kepada pesakit di saat mereka nak mati. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami, matikan keluarga kami, orang yang kami sayangi, pelajar-pelajar kami ini dengan husnul khatimah. Biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amitna Allahumma alaihi ghaira maftunin
ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مبتدعين وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.